بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, sebelum kita mula, minta yang sedang lihat ini, sedang menonton ini, bagi tahu dalam grup kita sudah mulakan kelas. Ya Allah. Allah Rabbi. Okay. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam yang berbahagia ini, menyambung kembali kuliah muzakarah perbincangan kitab Matan Al-Ajurumiyah karangan Al-Imam Ibnu Ajurum. Kita sudah sampai pada perbahasan apa dia? Perbahasan kejap hilang dah. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'li al-mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru al-muannatsati al-mukhatabati. Jadi sebelum ni kita bincang pasal apa dia? Pasal tanwin. Pasal mawadhi'u ad-dhammah ataupun liraf'i arba'u alamat. Bagi rafa' itu 4 alamat. Pertama dhammah, kedua al-waw, yang ketiga al-alif, yang keempat ialah nun. Dan setiap daripada 4 alamat ini ada tempat yang pelbagai. Yang pertama ialah dhammah. Bilakah dhammah menjadi alamat kepada rafa'? Pada 4 tempat. 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, ja'a zaidun. Yang kedua jamak taksir, ja'a rijalun. Yang ketiga jamak muannas as-salim, ja'at al-muslimatu. Yang keempat ialah fi'il mudhari' bila mana tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Contohnya yadhhabu zaidun ilal madrasati. Yadhhabu marfu' bid-dhammah. Kemudian al-waw menjadi ganti kepada marfu' bid-dhammah.
waw menjadi alamat kepada rafa' pada dua tempat. Pertama, pada jamak muzakkar salim, contoh jaa al-muslimuna. Al-muslimuna fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Yang kedua, al-asma'u sittah ataupun al-asma'ul khamsah, isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhu malin. Kita katakan jaa abuka, jaa akhuka, jaa hamuka, jaa fuka, jaa dhu malin. Maka masing-masing daripada al-asma'u sittah ini marfu' dengan waw. Jadi dua tempat marfu' dengan waw. Pertama jamak muzakkar salim, yang kedua ialah al-asma'u al-khamsah. Okey. Kemudian alif. Alif menjadi alamat kepada rafa' pada satu tempat, iaitu pada isim yang musanna. Contoh muslimun muslimani, musanna. Tak. Ataupun perempuan, Zainabun Zainabani. Kita sebut jaa Jaa muslimani. Muslimani marfu' dengan dhammah. Muslimani marfu' dengan alif. Sebab apa? Li'annahu musanna. Ataupun ja'at Zainabani, telah datang dua orang Zainab, perempuan. Tak. Zainabani juga marfu' sebab ada fa'il, marfu' dengan apa? Marfu' dengan alif. Sebab apa? Sebab dia musanna. Jadi musanna sama ada wanita ataupun lelaki marfu' dengan alif. Okey, hari ni kita sambung. Masing-masing boleh tengok matan. Wa amman nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Adapun nun menjadi alamat kepada rafa' fil fi'lil mudhari', pada fi'il mudhari'. Jadi sebelum ni waw menjadi alamat kepada rafa', tak, dhammah menjadi alamat kepada rafa', alif menjadi alamat kepada rafa'. Sekarang ni huruf nun, adanya nun itu menjadi alamat, iaitu marfu', iaitu fil fi'li al-mudhari', pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang macam mana? Idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin, fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir at-tathniyah, iaitu alif di belakang. Tak, contoh yazhabu. Yazhabu maknanya dia pergi. Kalau dia dua orang lelaki yang pergi, tak, kita sebut yazhabani. 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 Yazhabu tambah alif nun belakang. Yazhabani. Maka ketika itu yazhabani marfu' dengan apa? Marfu' disebabkan adanya nun di belakang tu. Nun. Yazhabani ni. Tak. Itu. Itu huma yazhabani. Ataupun antuma. Ada dua orang lelaki depan kita, kita sebut pada dia antuma tazhabani. Kamu berdua sedang pergi ataupun akan pergi. Kita guna apa? Tazhabani. Kalau depan kita tu ada dua orang pemuda. Tazhabani juga apa dia? Fa'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah di belakangnya, iaitu alif. Tak, maka ketika itu dia marfu' dengan nun. Marfu' dengan nun. Jadi bila ditanya apakah alamat dia marfu', kita sebut adanya nun kat belakang tu. Boleh? Jadi idza ittasala bi dhamiru tasniyah, bila mana fa'il mudhari' bersambung di akhirnya dengan dhamir tasniyah, dhamir yang menunjukkan atas dua benda, dua orang, maka ketika itu keluar dua gambaran. Pertama ghaib, huma yazhabani. Yazhabani marfu' bi thubutin nun, dengan adanya nun. Yang kedua mukhatab, khitab. Dia dua lelaki ada depan kita, kita sebut pada dia antuma tazhabani, juga marfu' bi thubutin nun, dengan adanya nun di belakang fa'il tersebut. Okey, baca matan. Au dhamiru jam'in, ataupun dhamir jama', ataupun dhamir apa? Dhamir jama'. Dhamir jama' juga keluar dua. Yazhabu, tak, kita tambah waw nun di belakang, jadi yazhabuna hum, yazhabuna hum, yazhabuna. Marfu'
bisubutin nun juga fi'il yadhhabuna tersebut. Ataupun antum, kamu lelaki yang ramai, antum antum tadhhabuna, antum tadhhabuna, tu juga marfu' dengan subut an-nun adanya nun di belakang. Jadi fi'il mudhari' bersambung dengan dhamir jamak, dhamir yang menunjukkan atas ramai. Ada dua gambaran. Pertama yang berbentuk ghaib, hum yadhhabuna, maka yadhhabuna marfu' bi thubutin nun, dengan adanya nun di belakang tu. Ataupun mukhatab, antum, guna antum, tadhhabuna marfu' bi thubutin nun juga. Au dhamirul muannasati al mukhatabah, ataupun bersambung di belakang fi'il mudhari' itu dhamir muannasah, dhamir perempuan yang mukhatabah, yang kita sedang bercakap dengan dia, iaitu anti. Kalau kita bercakap dengan seorang perempuan, kita guna anti taqra'ina, kamu membaca al-Qur'ana. Anti tadhhabina ila al-madrasati, anti tasma'ina ad-darsa, kamu wahai perempuan mendengar pengajian. Maka ketika itu tasma'ina, ada nun belakang tak? Nun itu alamat dia tu marfu', Jadi kesimpulan dia, bagi dhamir tasniah keluar dua, yadhhabu tambah dia akan jadi yadhhabani ataupun tadhhabani. Huma ataupun antuma. Kalau dhamir jamak juga dua, hum yadhhabuna ataupun antum tadhhabuna. Kalau bersambung di belakang fa'il mudhari' itu dhamir muannats al-mukhatabah, maka keluar satu gambaran saja, iaitu tadhhabina, taqra'ina, tasma'ina, tashrabina, taqtulina dan sebagainya. Jadi nun di belakang itu menjadi tanda dia tu marfu'. Maka bila ditanya apakah alamat marfu' bagi tadhhabuna, jawapannya ialah nun di belakang tu. Adanya nun, wujudnya nun di belakang itu, itulah tanda dia itu marfu'. Mudah je. Okey, selesai. Minum air dulu. Faham tak? Cuba respon sikit. Aiman, Uzaifah, Wafi, cuba respon sikit. Bismillah. Syahmi. Boleh Okey, cantik. Aiman. Yang lain, ada yang faham, ada yang tak faham. Okey, kita teruskan baca matan lagi. Aiman boleh tengok matan dalam grup Telegram Ustaz dah share sebelum ni. Dah sampai pada perbahasan apa pula ni? Al-Fathah. Jadi dah selesai dah alamat rafa'. Kesimpulan dia, bagi rafa' itu berapa alamat? 4 alamat. Apa dia alamat dia? Tadilah yang kita sebut mula-mula tadi. Ada isim yang marfu' dengan dhammah, ada isim yang marfu' dengan alif, ada isim yang marfu' dengan waw, ada fi'il yang marfu' dengan thubutun nun. Jadi yang marfu' bi thubutin nun ini hanya fi'il, isim tak ada. Isim tak ada. Al-muslimuna ada nun belakang tak? Tapi disebabkan di isim, dia tak marfu' dengan nun, dia marfu' dengan waw. Jamak muzakkar salim marfu' dengan waw. Al-muslimani musanna marfu' dengan alif. Yang marfu' dengan nun ialah fa'il. Bila bersambung dengan dhamiru tasniyah atau dhamiru jam'in atau dhamiru al-muannats al-mukhatabah, itu jangan tukarlah. Jangan tukarkan i'rab yadhhabuna fi'lun mudhari'un marfu' bil waw, salah. Fa'il marfu' bi thubutin nun. Kalau dia bersambung dengan waw nun, alif nun belakang tu, boleh. Kalau isim, dia tidak akan marfu' dengan thubutun nun, malah dia marfu' dengan waw. Kalau jamak muzakkar salim. Kalau musanna marfu' dengan alif. Begitu. Jadi dah selesai tentang rafa'. Sekarang kita masuk tentang
satu perkara baru, iaitu al-fathah. Kita baca matan. Faham, alhamdulillah. Wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'a. Adapun fathah menjadi alamat, fathah ni tanda baris atas, menjadi alamat kepada nasab. Sebelum tu ada perkara tinggal. Tak ada? Tak ada matan. Tu alamatun nasbi tinggal. Qala walin nasbi. Kita dah sampai pada walin nasbi. Alamatun nasbi. Qala al-musannif walin nasbi khamsu alamat. Dan bagi nasab itu ada 5 alamat. Al-fathatu, pertama bagi atas. Wal alifu, yang kedua alif menjadi alamat satu-satu isim itu mansub. Wal kasrah, tanda baris bawah menjadi alamat satu-satu isim itu mansub. Wal ya, dan juga hadfu an-nun. Tak apa, kita akan baca satu persatu. Cuma sebelum kita masuk, kita bagi tahu fathah iaitu tanda baris atas itu merupakan alamat asal bagi satu-satu isim itu mansub. Contohnya ra'aitu zaidan. Ra'aitu zaidan, zaidan maf'ul bihi mansub dengan fathah. Ataupun kita gunakan nama perempuan, ra'aitu hindan, hindun. Tak, perempuan, ra'aitu hindan. Hindan maf'ulun bihi mansub dengan fathah. Jadi fathah iaitu tanda baris atas merupakan alamat asal bagi isim. Okey. Al-fathatu wa mawadhi'uha. Sekarang ni nak bincang fathah menjadi alamat kepada nasab dan isim-isim yang mansub dengan fathah. Kita baca. Fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadhi'a. Adapun fathah, tanda baris atas itu menjadi alamat kepada nasab pada 4 tempat. Nasab ni maksud dia apa? Dia tu mansub. Bila dia mansub, sama ada dia jadi maf'ul bihi, sama ada dia jadi hal, sama ada dia jadi tamyiz, sama ada dia jadi apa? Isim la an-nafiyah lil jins, sama ada dia jadi al-mustathna dan sebagainya. Dan dia mansub tu dengan apa? Ada kala mansub dengan fathah, ada kala mansub dengan alif, ada kala dia mansub dengan kasrah. Contohnya maf'ul bihi. Contohlah maf'ul solah memukul Abu. Okey, adakah Abu sahaja yang boleh dipukul? Tak. Solah memukul Abu, solah memukul kaum muslimat, solah memukul kaum muslimin, solah memukul lelaki-lelaki. Jadi banyak perkara yang boleh jadi maf'ul bihi, sama ada musanna, sama ada jamak muzakkar salim, sama ada jamak taksir, sama ada jamak muannas salim, sama ada isim mufrad. Daraba salahun, telah memukul oleh Salah. Siapa yang dipukul? Adakah mesti Muhammad saja yang dipukul? Tak. Yang dipukul tu boleh jadi Muhammad, boleh jadi Muhammadain, 2 orang yang dipukul, boleh jadi Muhammadin, 3 orang yang dipukul, boleh jadi muslimatin, kaum 3 orang muslimah yang dipukul, boleh jadi rijalan, jamak taksir, pemuda-pemuda yang dipukul, boleh. Jadinya begini, bila dia jadi maf'ul bihi, confirm dia mansub dulu, kini dan selamanya dia akan mansub. Mansub dengan apa maf'ul bihi tu? Tengok keadaan. Kalau dia isim mufrad, mansub dengan fathah. Kalau dia jamak muzakkar salim, mansub dengan ya. Kalau dia jamak muannas salim, dia mansub dengan kasrah. Kalau dia musanna, dia akan mansub dengan ya dan sebagainya yang kita akan tengok satu-satu. Jadi fa'amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'a. Adapun fathah itu menjadi alamat kepada nasab. Contohnya isim itu berada pada tempat maf'ul bihi. Fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Pertama fil ismil mufrad, pada isim mufrad, isim yang satu. Daraba salahun zaidan, telah memukul oleh Salah akan Zaidan. Maka Zaidan tu isim mufrad, dia satu, bukan 2, bukan 3, maka mansub dengan fathah, Zaidan bagi atas. Wa jam'i taksir, dan juga jamak taksir.
Contohnya qara'a Zaidun kutuban. Qara'a Zaidun kutuban. Telah membaca oleh Zaid akan buku-buku. Jadi kutuban bagi atas. Sebab apa? Dia tu jamak taksir. Ataupun ra'aitu rijalan, aku melihat rijal. Rijalan ni maknanya apa? Pemuda-pemuda. Jamak taksir juga, mansub bil fathah. Wal fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun. Dan juga fi'il mudhari' bila mana masuk padanya nasibun. Nasibun ni satu perkara yang menasabkan dia, menjadikan dia baris atas. Contoh yadhhabu. Yadhhabu, depan yadhhabu tu tidak ada lam, sehingga menjazamkan dia menjadi lam yadhhab. Tidak ada juga depan dia lan yang menyebabkan yadhhabu jadi la yadhhaba. Bila tidak ada lam dan tidak ada perkara-perkara lain yang menyebabkan dia mansub ataupun majzum, dia akan jadi marfu', yadhhabu, marfu' bil dhammah. Tak. Tapi kalau dakhala alaihi nasibun, masuk padanya perkara yang memansubkan dia, maka dia akan mansub dengan baris atas. Dengan syarat walam yattasil bi akhirih syai', dengan syarat di belakangnya tidak bersambung dengan sesuatu. Contohnya yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Sedang pergi, akan pergi, yadhhabu. Belakang fa'il yadhhabu tu ialah huruf ba. Ba tu ada bersambung dengan alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun, ada tak? Tidak ada. Maka bila tidak ada bersambung dengan apa-apa di belakang, dan di depan tu kita letak satu huruf yang menasabkan dia, contoh lan, maka dia akan jadi begini, lan yadhhaba, ataupun an azhaba, tak? Ataupun kai yadhhaba, ataupun li yadhhaba dan sebagainya, yang juga kita akan belajar nanti. Kesimpulan dia, fathah menjadi alamat kepada nasab pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad, ra'aitu Zaidan. Yang kedua pada jamak taksir, qara'tu kutuban. Yang ketiga ialah pada fa'il mudhari' yang tidak bersambung, pada fa'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu dan di depannya ada perkara yang memansubkan dia. Contohnya lan yadhhaba, ataupun uridu an azhaba. Begitu. Boleh? Itu secara ringkaslah. Tak apa, kita boleh khatam kitab ni pun dah syukur. Lepas tu kita baca pula syarah dia ke, kitab-kitab lain pula ke, dah. Tak apa. Kemudian qala wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Okey, adapun alif menjadi alamat kepada nasab. Adapun alif menjadi alamat kepada nasab. Dah. Fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang 5. Ingat lagi tak isim yang 5? Nahwu disebut kat sini dalam matan tu, ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Wa ma asbaha dzalik tu baki asma'ul khamsah lah. Asma'ul khamsah pada abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzu, mali. 5 ni. 5 ni kalau marfu' dengan waw. Ja'a abuka, ja'a akhuka, ja'a fuka, ja'a dzu malin, ja'a hamuki. Kalau mansub, dia akan mansub dengan alif. Ra'aitu, aku telah melihat. Maka yang dilihat itu akan jadi maf'ul bihi mansub. Mansub dengan apa? Disebabkan dia itu asma'u al-khamsah, dia akan marfu' dengan alif. Maka kita sebut begini, ra'aitu abaka, marfu' dengan alif. Mansub dengan alif. Ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaki, ra'aitu za malin, ra'aitu satu lagi apa? Ra'aitu za malin, satu lagi ra'aitu faka, aku melihat mulut kamu. Ustaz, kalau la yadhhabuna i'rabnya jadi macam mana? Lan kalau masuk pada yadhhabuna, nun akan dibuang. Maka dia akan jadi mansub dengan sebab dibuangnya nun di belakang. Dia akan jadi mansub disebabkan kita buang nun di belakang. Dia akan datang depan ya, insya-Allah. Boleh. Okey, jadi alif menjadi alamat kepada satu-satu isim itu mansub hanya pada satu tempat, iaitu pada asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah sahaja, isim yang 5 sahaja yang mansub dengan alif. Tidak ada dah dalam bahasa Arab ini isim yang mansub dengan alif kecuali asma'ul khamsah. Ingat gitu je. Tidak ada langsung dalam nahwu
dalam tata bahasa bahasa Arab. Tak. Isim yang mansub dengan alif kecuali satu jenis isim, iaitu al-asmaul khamsah, isim yang 5. Abaka, akhaka dan sebagainya. Boleh? Okey, yang Ustaz Syamil kita tanya ada datang mana ni, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, terus. Qala al-musannif Imam Ibnu Ajurrum, wa amal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannats salimi. Adapun kasrah, tanda baris bawah. Fatakunu alamatan, maka ianya iaitu tanda baris bawah itu, kasrah itu menjadi alamat kepada satu-satu isim itu mansub, ialah pada jamak muannats salim. Ini pun satu sahaja isim yang mansubnya dengan tanda baris bawah. Dia tu mansub, cuma tanda mansub dengan baris bawah. Apa contoh isim yang mansub maf'ul bihi? Ra'aitu Zaidan, tak? Darabtu Zaidan, maf'ul bihi mansub. Sekarang ni maf'ul bihi itu kita letak jamak muannats salim. Contohnya, aku telah pukul 3 orang wanita, muslimatin. Darabtu, aku telah pukul. Kalau Zaid jadi Zaidan tak? Kalau Zaid jadi Zaidan. Kalau Zaid jadi apa? Kalau Zaid jadi Zaidan. Kat sini kita letak jamak muannats salim, maka jadi darabtu muslimatin. Ustaz, dia mansub, dia mansub, tapi tanda dia mansub dengan kita letak bagi bawah muslimatin. Jangan baca muslimatan, salah. Kalau Zaidun, ra'aitu Zaidan, darabtu Zaidan. Kalau jamak taksir, kita sebut qara'tu kutuban, ban Zaidan dan. Tapi jamak muannats salim, tak, bila mana dia maf'ul bihi, dia mansub, tanda mansub tu kita letak bagi bawah. Ra'aitu muslimatin, daraba salahun muslimatin, qatala salahun mu'minatin. Jadi semua bagi bawah. Hukum dia masuk sebab ada maf'ul bihi. Boleh? Okey, selesai kat situ. Kita baca lagi. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi at-tathniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi alamat kepada nasab ialah pada tathniyah, iaitu pada isim musanna, dan juga jamak, iaitu jamak muzakkar salim. Boleh? Boleh tak? Tu. Jadi ya menjadi alamat kepada mansub pada dua tempat, pada musanna dan juga pada jamak muzakkar salim. Contohnya ialah ra'aitu, aku telah melihat muslimaini, dua orang muslim. Jadi muslimaini mansub dengan ya. Cumanya okey. Ataupun aku telah melihat ramai orang muslim, lebih daripada 2 orang. Maka kita baca ra'aitu muslimina, jamak muzakkar salim, juga mansub dengan ya. Cuma ada bezalah antara dua ni. Kalau musanna, maka baca dia ra'aitu muslimaini, mai. Tak, sebelum ya tu bagi atas mai, lepas ya bagi bawah ni, tu musanna. Kalau jamak muzakkar salim, terbalik. Ra'aitu muslimina. Jadi sebelum ya bagi bawah, selepas ya bagi atas. Pada sudut baris lah, tapi kedua-duanya, iaitu musanna dan juga jamak muzakkar salim, mansub dengan ya. Contoh ayat mufrad munsharif apa dia, Ustaz? Mufrad munsharif ni maknanya boleh terima tanwin. Tadilah ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan mansub bil fathah. Ja'a Zaidun kalau marfu' bil dhammah. Maratu bi Zaidin majrur bil kasrah. Boleh? Dia ada mufrad yang munsharif, ada yang ghairu munsharif, yang tak boleh terima tanwin, tak boleh terima bagi bawah. Itu juga akan datang.
Okey, kita baca lagi. Sebelum tu ada soalan tak? Ada soalan? Faham ke tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Hal fahimtum ad-dars? Aiman, Zaifah, Wafi, Ustaz Syahmi kita, Ustaz Amir Fauzan, Ustaz Fikri, Ustaz Arif Aiman, Ustaz apa lagi ni? Amin. Talibul ilmi. Jelas? Contoh ayat mufrad munsharif tu tadilah Zaidun, Salahun, Aminun. Itu mufrad, maknanya bukan musanna, bukan dua, bukan tiga, bukan jamak. Dalam masa sama munsharif maknanya boleh terima tanwin dan juga boleh terima bagi bawah. Okey. Sekejap ngantuk mata. Apa nama? Kipah menghadap betul ke muka. Dia ada pusing lah. Lega sikit mata ni. Boleh? Kita sambung lagi. Tak ada lama sangat baca kitab ni. Baca matan je, bukan baca syarah ni. Jadi kita cuba khatamkan sesegera mungkin. Paling lama pun 10 kali, 12 kali khatam lah. Niyabatu, okey. Qala wa amma hadfun nun fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Ni ada sahabat kita tanya tadi. Ustaz Syahmi tanya, kalau lan yadhhabuna, ni maksudlah perbincangan dia. Apa dia sebut? Wa amma, dan ada pun hadfun nun, hadaf nun, buang nun. Fayakunu, maka buang nun itu menjadi alamat kepada nasab pada fa'al yang 5. Ni jangan tukar. Kita ada isim yang 5. Isim yang 5 itu tak berubah-ubah. 5 tu je lah. Dulu, kini dan selamanya. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Tak. Kalau af'alul khamsah, fa'al, bukan isim. Dia fa'al yang 5, allati, yang mana fa'al yang 5 itu raf'uha, bila dia marfu', dia tu marfu' dengan adanya nun, thubutun nun. Apa af'alul khamsah? Isim fa'al yang 5. Fa'al yang 5 ini ialah fa'al yang bersambung di belakangnya ya nun, tak, ataupun alif nun, ataupun waw nun. Itu. Kalau bersambung di akhirnya alif nun, maka keluar dua gambaran. Huma yadhhabani, asalnya yadhhabu jadi yadhhabani, ataupun antuma, asalnya yadhhabu jadi tadhhabani, yadhhabani, tadhhabani. Tak, lepas tu kalau dhamir jamak, hum yadhhabuna, antum tadhhabuna. Kalau dhamir mukhatab, dhamir muannas al-mukhatabah, anti tadhhabina. Jadi itu yang dimaksudkan dengan af'alul khamsah, fa'al yang 5. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, dan juga satu lagi apa? Taf'alina anti. Sebagian ulama kata kurang sesuai lah bagi nama af'alul khamsah, fa'al yang 5. Sebab fa'al tu bukan 5, fa'al tu berlambak-lambak. Kita guna sami'ah boleh? Yasma'una, tasma'una, lepas tu yasma'ani, tasma'ani, ala anti tasma'ina. Kita tak guna sami'ah, kita guna syaribah boleh? Yashrabuna, tak, tashrabuna, yashrabani, tashrabani, anti tashrabina. Jadi apa-apa fa'al sahaja bila dia mudhari' dan bersambung di belakangnya alif nun, waw nun, apa semua tu, tak, maka dia akan jadi marfu' disebabkan ada nun, adanya nun, dia akan jadi mansub dengan cara kita buang nun. Jadi bukan 5 saja fa'alnya, berlambak-lambak fa'al. Jadi tak sesuai lah kamu namakan af'alul khamsah. Malah yang sesuai kamu namakan al-amthilatul khamsah, contoh yang 5.
Jadi yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini contoh sahaja, bukan fa'al 5 ni sahaja yang marfu' dengan subutun nun, yang mansub dengan buah nun, yang majzum dengan buah nun. Tak. Malah semua fa'al ratus ribu fa'al. Kalau kita sebut fa'al tu ada ratus ribu, maka ratus ribu fa'al itu bila sambung waw nun kat belakang, dia akan marfu' bisubutin nun. Kalau sambung alif nun belakang, dia akan jadi marfu' bisubutin nun disebabkan ada nun. Kamu sebut 5 tak kena. Jadi contoh. Jadi yang sesuai, jangan sebut fil af'alil khamsah, sebut fil amthilatil khamsah. Pada contoh yang 5 iaitu guna fa'al fa'ala. Yaf'alu, yaf'alani. Tak. Guna fa'al yaf'alu tu. Yaf'aluna, taf'aluna sampai habis 5 tu lah. Kalau asma isim betul. Isim memang 5 tu. Tak ada isim lain dah. Boleh kira. Boleh ingat sampai bila-bila. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumali. 5 tu. Tak ada kurang, tak ada lebih. 5. Betul lah nama al-asma'ul khamsah. Isim yang 5. Kat sini tak boleh sebut fa'al yang 5 sebab fa'al tu berlama lambak. Itu sebagai ulama lah kritik. Tapi benda senang. Tak payah nak apa tu, kita susah-susahkan lah. Disebut fa'al yang 5 itu sebagai contoh. Tak, bukanlah menafikan fa'al-fa'al yang lain juga marfu' bisubutin nun bila mana bersambung pada akhirnya alif nun, waw nun, ya nun dan sebagainya. Boleh? Jadi disebut kat sini, adapun buah nun itu menjadi alamat kepada nasab, iaitu pada fa'al yang 5. Yang mana fa'al 5 itu bila dia marfu' bisubutin nun. Tadi contoh kita ambil yazhabu. Yazhabuna marfu' bisubutin nun, dengan sebab adanya nun. Orang tanya mana alamat dia marfu' tu, nun belakang tu tak nampak. Itulah alamat dia marfu'. Tak. Apa saya sebut tadi, yazhabuna, tazhabuna 2. Yazhabani, tazhabani 4. Yang terakhir tazhabina. Okey, fa'al ni 5 ni dia marfu' dengan adanya nun. Maka dia tu kalau masuk huruf nasab kat depan, dia akan jadi mansub dengan cara kita buang nun. Contoh adat ataupun alat yang memasukkan fa'al mudhari' ialah an. Kita sebut an kat depan. An yazhabu. Dia mansub, dia mansub. Apa alamat dia mansub? Alamat dia mansub ialah kita buang nun kat belakang. An tazhabu, an tazhabi. Kalau anti tazhabina, an tazhabi. Tak. Tazhabani, yazhabani pun sama bila sebut an kat depan. An tazhaba, an yazhaba. Ataupun kita sebut lan dan sebagainya di hadapan tu yang kita akan belajar nanti. Boleh? Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz Wafi kita. Okey, baca lagi. Jadi dah selesai alamat alamat fathah ataupun alamat nasab, alamat nasab. Kita dah selesai alamat marfu', kita alamat rafa', kita selesai dah alamat nasab. Sekarang ni kita nak masuk alamat khafad. Tanda satu-satu isim itu khafad. Kita tak sebutlah fa'al sebab fa'al tidak ada baris bawah kecuali secara mendatang. Pada asalnya tidak ada. Kita baca. Walil khafdi thalathu alamatin al-kasrah wal ya'u wal fathah. Bagi khafad maka 3 alamat bagi dia. Pertama al-kasrah dengan tanda baris bawah. Dan itu ialah tanda yang asal, yang utama bagi khafad. Maknanya bila satu-satu isim tu khafad mahfud ataupun majrur, sama lah tu. Khafad dengan jar tu sama. Jadi bila isim tu mahfud, contoh maratu bi zaidin, din, ataupun majrur, asal majrur dengan kasrah. Wal ya'u wal fathah. Kalau masuk majrur dengan ya', maratu bi muslimina, maratu bi muslimaini, ketika itu mansub dengan alamat cabang. Begitu juga fathah, alamat cabang. Kita baca sebanyak sikit. Jazam ni. Okey. Fa amma al-kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun kasrah, tanda baris bawah,
menjadi alamat kepada khafat pada 3 tempat. Fil ismil mufrad al-munsharif, pada isim yang mufrad, isim yang satu yang munsharif, iaitu yang boleh terima tanwin, yang boleh terima tanwin dan juga boleh terima baris bawah, itu makna munsharif. Boleh terima tanwin, Zaidun, tu, dan boleh terima baris bawah. Maka isim seperti Zaidun ni kita sebut nama Zaidun ialah isim sebab dia isim, munsharif, mufrad sebab dia satu, munsharif sebab dia boleh terima baris depan, boleh terima tanwin dan juga boleh terima baris bawah. Sebab tu dinamakan sebagai munsharif. Jadi isim seperti Zaidun, kalau dia majrur, dia akan majrur dengan kasrah. Marartu bi Zaidin, Salah contoh. Marartu bi Salahin, marartu bi Muhammadin, marartu bi Hindin dan sebagainya. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Ngantuk. Apa dia mata macam ngantuk ni. Wa jam' taksir al-munsharif. Kemudian jamak taksir al-munsharif. Jamak taksir yang boleh terima tanwin dan juga boleh terima baris bawah. Itu makna munsharif. Contoh apa? Maratu bi kutubin. Ini contohlah. Maratu bi kutubin. Kutubin tu jamak taksir. Maka bila masuk bi sebelum, dia jadi majrur. Majrur dengan apa? Majrur dengan baris bawah. Sebab apa? Dia tu jamak taksir al-munsharif. Ataupun yang lebih tepat kita sebut marartu bi rijalin. Contoh kena sikit tak? Aku berjalan dengan beberapa orang pemuda. Marartu bi rijalin. Wajab muannas as-salim dan juga jamak muannas salim. Contoh kita sebut marartu bi muslimatin, marartu bi mu'minatin, marartu bi qanitatin, marartu bi saimatin, marartu bi salihatin. Jadi jamak muannas salim dia itu majrur dengan tanda baris bawah. Tu kesimpulan, kasrah menjadi alamat kepada khafat pada 3 tempat. Pertama, isim mufrad al-munsharif, marartu bi Zaidin. Yang kedua, jamak taksir al-munsharif, marartu bi rijalin. Yang ketiga, jamak muannas salim. Yang ni tidak ada munsharif, tidak ada ghairu munsharif. Sebab dia semua jamak muannas salim ni semua munsharif. Marartu bi muslimatin. Okey. Tak apa, faham yang ni dulu. Nahwu ni luas. Kita akan baca syarah pula. Selesai. Niyabatul ya' anil kasrah. Okey. Baca lagi. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadhi'ah. Jadi tadi kasrah menjadi alamat kepada satu-satu isim tu khafat. Khafat ni maknanya khafat. Khafat dia tu lebih umum daripada baris bawah. Sebab apa? Satu-satu isim tu bila dia mahfud ataupun majrur, maka boleh jadi majrur dengan tanda baris bawah, majrur dengan tanda apa? Ya. Majrur dengan tanda baris atas. Dia majrur sebab apa? Sebab ada min, sebab ada huruf jar sebelum. Contohnya yang saya sebut marartu bi, aku berjalan dengan. Bila bi lepas tu confirm baris bawah. Confirm bukan confirm baris bawah. Confirm dia tu majrur. Bila ada bi, selepas itu confirm dia majrur. Tinggal lagi persoalan majrur dengan apa? Okey, majrur ada majrur dengan baris bawah. Zaidin, marartu bi Zaidin. Marartu bi rijalin, marartu bi muslimatin. Ada juga majrur disebabkan ada min sebelum. Tapi dia bukan majrur dengan baris bawah. Dia majrur dengan ya. Ni kita nak baca ni. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadhi'ah. Adapun ya itu menjadi alamat kepada khafat, kepada jar pada 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsah, pada isim yang 5. Mudah je. Isim yang 5 tadi apa? Abuka, akhuka, fuka, zumalin dengan hamuki. Kita sebut marartu bi, aku berjalan dengan. Bi abika, akhika, bi fika, bi zi malin, bi hamika. Jadi semua tu majrur bil ya. Wa fi tasniyah, juga pada isim musanna, sama ada lelaki ataupun perempuan.
Marartu bi muslimaini. Marartu bi muslimaini. Marartu bi muslimaini. Jadi majrur dengan ya. Tanda dia majrur bukan ni belakang tu. Marartu bi muslimaini. Jadi ni tu tanda dia majrur. Salah. Tu salah. Salah teruk. Tu memang nampak sangat tak mengaji. Tak, ada majrur dengan ya, bukan dengan ni kat belakang tu. Bukan dengan kasrah pada nun belakang tu. Tu ganti pada tanwin tu, nun belakang tu. Okey, dan juga pada jamak wal jam'i, jamak muzakkar salim. Bila diitlakkan jamak tak tanpa diikat dengan jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim ataupun jamak taksir, disebut wal jam'i begitu sahaja. Wallahu alam, secara ghalibnya ataupun secara keseluruhannya dia terus berpindah kepada jamak muzakkar salim. Terus kita boleh faham jamak itu ialah jamak muzakkar salim. Contoh muslimuna, bila mana dia berada selepas fi, bila mana dia berada selepas bi, maka dia akan jadi majrur. Majrur dengan apa? Orang tanya kita jawab majrur dengan ya. Sebab apa? Sebab dia jamak muzakkar salim. Contoh kita katakan marartu bi muslimina, marartu bi muslimina, marartu bi mu'minina, marartu bi musallina, orang yang sembahyang. Marartu bi saimina, orang yang berpuasa. Marartu bi qanitina, orang yang taat, dan sebagainya. Gitu. Jadi kesimpulan, ya menjadi alamat kepada khafat tak pada 3 tempat. Pertama al-asma'ul khamsah. Marartu bi abika, yang kedua musanna. Marartu bi muslimaini, yang ketiga jamak mudzakkar salim. Marartu bi muslimina. Tu. Boleh? Baca lagi. Sikit sangat baca ni. Tak jadi, tak masuk lagi marfu'an ni. Okey, terus. Wa amal fathatu, kita berhenti 10 syukuran. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ism alladhi la yansarif. Ini dah masuk mamnu' min as-sarf. Kalau dibincang satu-satu memang panjang lah. Jadi kita tak akan bincang satu-satu, kita sebut secara ringkas sahaja. Adapun fathah itu menjadi alamat kepada satu-satu isim itu majrur, satu-satu isim itu mahfuz, disebabkan ada huruf jar sebelumnya. Ialah pada fil ismil ladzi la yansarif, pada isim yang apa? Yang tidak yang sarif. Alladzi la yansarif maknanya tidak boleh terima tanwin dan juga tak boleh terima baris bawah semula. Adapun fathah, tanda baris atas itu menjadi alamat kepada dia tu majrur. Dia tu majrur sebab ada fi sebelum, sebab ada min sebelum majrur lah. Tak boleh kata dia tu mansub. Dia majrur sebab ada bi, fi. Cuma tanda majrur tu kamu letak kat mana? Orang Arab dia letak kat atas. Kenapa tak letak bawah? Tu dia punya ilmu. Fan dia begitu. Kalau muslimatin, kami letak bawah. Maratu bi muslimatin. Kalau Zaidin, ya kami letak bawah. Maratu bi Zaidin. Rijal, ya maratu bi rijalin. Sampai dekat isim alladzi la yansarif, kami tak letak tanda bagi bawah. Dia tu majrur sama macam Zaidin, macam muslimatin. Tapi tanda tak kami letak kat atas. Suka hati kami lah. Kami yang buat ilmu ni. Kami yang bentuk ilmu kaedah ni. Kalau kamu nak ubah, kamu buat kaedah baru. Nak tengok berapa orang belajar kaedah yang kamu buat. Boleh? Tu. Kadang-kadang orang nak bermusuh. Kenapa jadi lagu ni? Aku tak puas hati. Kalau kamu tak puas hati, kamu pergi buat satu kaedah lain. Dan kamu bawa lah dalil-dalil kenapa isim tu, bila ada bi sebelum, mesti bagi bawah. Tak boleh terima bagi atas langsung. Mesti tanda dia tu majrur, mesti dengan bagi bawah. Maknanya muslimatin, qanitatin, Zaidin. Tak. Kalau Omar pun Umarin. Tak. Kalau apa lagi nama, Zainabin. Semua nak bagi bawah. Kena buat satu kitab baru, ilmu baru dengan hujah yang baru. Tak. Tapi nak buat tu memang tak mampulah. Jadi buat masa ni kita terima sahaja kaedah, letak kat sini. Apakah alasannya kenapa jadi lagu ni? Itu insya-Allah pada masa-masa akan datang. Sebab tu Imam Ibnu Al-Ambari, Imam Ambari tak silap saya, dia ada karang satu kitab namanya Asraru Al-Lughati Al-Arabiyyah, rahsia bahasa Arab. Dengan makna
Kenapa fa'il tu marfu'? Fa'il marfu' kenapa? Ja'a Zaidun. Zaidun tu fa'il marfu'. Kenapa kena marfu'? Kenapa tak boleh baca Ja'a Zaidin? Kenapa tak boleh baca Ja'a Zaidan? Dia bincang. Tak. Lepas tu lepas bi kenapa bagi bawah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismi? Kenapa tak baca bismah? Kenapa tak baca bismu? Dia bincangkan satu persatu alasan ya. Cuba sekarang ni kita nak ajar kaedah. Macam fiqh lah. Hukum ni begini. Ada dalil? Ada. Setiap perkara ulama kita sebut ada dalil. Apa dalil? Sabar dulu, nanti akan datang. Kalau kamu belajar sekaligus semua benda tak apa. Tak. Jadi belajar ni sedikit. Lama-lama jadi bukit, jadi banyak. Tu. Sebab benda panjang, sebab tu saya sebut lagu tu. Jadi adapun fathah itu menjadi alamat bagi khafat pada isim yang tidak boleh terima tanwin. Secara ringkas, isim yang tak boleh terima tanwin ini ialah isim yang dipanggil sebagai al-mamnu' min as-sarf. Al-mamnu' min as-sarf. Samalah tu allazi la yansarif, al-mamnu' min as-sarf tu samalah. Isim yang tak boleh terima tanwin. Bila dia tak boleh terima tanwin dan tak boleh terima baris bawah, bila ada masalah. Bila ada penyakit pada diri dia tu. Bila ada penyakit. Penyakit tu ada berapa jenis? Ada penyakit yang kuat. Maka bila penyakit tu kuat, memadai ada satu penyakit saja, isim tu dah kalah, dia terpaksa kalau majrur pun dengan letak tanda bagi atas. Ada penyakit jenis sesama ringan, batuk ringan tak. Maka nak kata sakit sungguh lah, kawan tu mesti ada dua sakit. Boleh kita kata dia ni tahap maksimum sakit dia yang menyebabkan isim tu, dia tu tak boleh terima bagi bawah, tak boleh terima tanwin, dia kena letak bagi atas. Tak. Itu akan dibahaskan nantilah insya-Allah. Contohnya apa? Kita sama baca hadis An Umar bin Khattab. An Umar. Sepatutnya lepas an ni bagi bawah An Umari. Kenapa baca An Umar? Tak. Alasan apa? Pertama dia tu alam, itu nama orang. Yang kedua dia tu Al-Adlu. Al-Adlu ni maknanya apa? Asalnya ialah Amir, maka diubah jadi Umar. Jadi dia ada asal perkataan, maka diubah. Itu panggil Al-Adlu. Ada yang atas wazan fa'il, ada yang alamiah ma'at ta'dil dan sebagainya. Itu saya tak nak bincang lah. Sebab kalau bincang pun jadi berselirat dalam kepala kalau kita tak baca satu persatu apa yang disebut dalam kitab. Boleh? Jadi secara ringkasnya, mana-mana isim yang ada dua penyakit yang ringan ataupun satu penyakit yang berat, tak, daripada 9 jenis penyakit, maka isim tu akan jadi mamnu' minas sarf. Tak boleh terima tanwin, tak boleh terima baris bawah. Contoh apa dia? Kita sebut sikit sini. Contohnya yang ada alif nun belakang, itu sakit juga tu. Uthman, Marwan, nama orang yang ada alif nun kat belakang. Ghatafan, Affan, Sahban, Sufyan, Imran. Tak, itu semua tu Ja'a Imranu. Tak boleh baca Imranun, tak boleh tipu tanwin, haram. Tak boleh. Kalau Zaidun, Ja'a Zaidun. Tapi kalau Imran, Ja'a Imranu. Baca nun salah. Baca nun salah. Kalau maratu bi Zaidin, datang ke dia maratu bi Umara bi Imrana. Jadi dia akan jadi bagi atas. Ataupun Ahmadu. Ja'a Ahmadu, tak boleh baca Ja'a Ahmadun. Berbeza Zaid Ja'a Zaidun. Kalau bagi bawah maratu bi Zaidin, kat sini maratu bi Ahmada. Jadi disebut dalam matan ada pun fathah tanda bagi atas itu menjadi alamat kepada isim itu majrur. Ialah pada isim allazi la yansarif. Contohnya Ahmad. Maratu bi Ahmada. Ahmada ni confirm majrur sebab ada bi sebelum. Huruf jar ni akan menyebabkan satu-satu isim tu majrur. Tak. Cuma tanda majrur dengan letak bagi atas. Bi Ahmada, bi Umara. Sebab apa? Sebab dia tu mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Cukuplah sekadar tu kita bincang. Tak, kita tak lebih. Takut keliru nanti. Nanti insya-Allah ada masa kita akan bincang satu persatu. Mamnu' minas sarf. Kita baca sikit lagi tak? Kita habiskan. Sebab makan ni kesimpulannya ni.
Sayang, tidak masuk bab al-af'al pula. Alamat al-jazam. Okey, alamat jazam. Alamat jazam. Walil jazmi alamatan. Jadi kita dah selesai bincang alamat rafa'. Kita dah selesai bincang alamat nasab. Kita dah selesai bincang alamat khafad. Satu lagi tinggal. Aqsamul i'rab sebab ada 4. Raf'un, nasbun, khafdun, satu lagi apa? Jazmun. Sekarang ni nak bincang tentang jazam, alamat jazam. Qala walil jazmi alamatan. Bagi jazam itu 2 alamat sahaja, tidak kurang tidak lebih, as-sukunu wal hadfu. Pertama dengan tanda mati, yang kedua dengan buang huruf nun di belakang. Dan sukun merupakan alamat asli bagi jazam. Jadi alamat asli bagi jazam apa? Jazam dengan sukun. Kalau jazam tu majzum dengan hadzaf tu, dengan buang nun tu, itu tanda fara', tanda fara'. Okey, baca. Qala fa amma sukunu fayakunu lil jazmi fil fi'l al mudhari' as-sahih al akhir. Jazam ni tak ada pada isim lah, sebab tu dia bincangkan tentang fa'il sahaja. Qala, baca. Fa amma sukun, adapun sukun tanda mati fayakunu lil jazmi, maknanya fayakunu alamatan lil jazmi, sukun itu menjadi alamat kepada jazam, ialah pada fil fi'lil mudhari', pada fi'il mudhari', bukan fi'il madhi, bukan fi'il amar, mesti fi'il mudhari', as-sahihil akhir, yang mana belakangnya tu huruf sahih, bukan huruf illah, bukan huruf alif waw ataupun ya. Contoh daraba, yadribu, fi'il mudhari', yadribu, belakang tu huruf ba, huruf sahih. Qatala yaqtulu, belakang tu lam, huruf sahih. Sami'a yasma'u, belakang tu ain, huruf sahih. Tak. Jadi kalau belakang tu bukan huruf illah, bukan huruf alif waw ataupun ya, contoh yamshi yad'u, tak. Maka ketika itu dia akan jadi majzum bila mana masuk huruf yang menjazamkan dia, dan jazam itu dengan tanda sukun. Contoh apa? Lam. Kalau masuk lam, dia akan jadi apa? Majzum kan? Contoh yadhhabu masuk lam, lam yadhhab. Yaqtulu masuk lam, lam yaqtul. Tak. Yasma'u masuk lam, lam yasma'. Yashrabu masuk lam, lam yashrab. Boleh? Saya tekan be tu, supaya jelas belakang tu memang mati sungguh. Tu. Tapi jangan buat lagu tu lah kalau baca Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tu salah lah. Dia terkeluar sendiri tanpa kita pisah ataupun paksa dia keluar. Nampak. Okey, contoh fi'il mudhari' yang sahih ala akhir banyaklah. Yal'abu, yanjahu, yaqtulu, yusafiru, yas'alu dan sebagainya. Kita letak lam di hadapan, maka dia akan majzum. Sebab apa majzum? Sebab ada lam kat depan. Sebab apa majzum? Sebab ada lam kat depan. Majzum dengan apa? Ada kala majzum dengan sukun, ada kala majzum, alamat majzum ni dengan buang sesuatu di belakangnya. Okey, jadi kat sini contoh yanjahu jadi lam yanjah, yusafiru jadi lam yusafir, yal'abu jadi lam yal'ab, aliyun lam yanjah, balidun lam yusafir akhuka, yas'alu jadi lam yas'al, bakrun al-ustadha, yashrabu lam yashrab, zaidun al-ma'a dan sebagainya. Terus وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المؤتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Okey, adapun hazaf menjadi alamat, iaitu hazaf buang. Hazaf ni buang. Maka hazaf itu membuang itu ataupun buang itu menjadi alamat kepada jazam pada fi'il mudhari' yang mu'tal al-akhir, yang rosak di belakangnya. Mana fa'il mu'tal al-akhir? Fa'il yang rosak di belakangnya dengan makna belakang fa'il mudhari' itu ada huruf waw ataupun ya ataupun alif waw ya.
Contoh da'a yad'u, berdoa tak? Da'a yad'u, raja yarju, berharap. Bala yablu, tak? Sama yasmu yartafi', mana dia? Tak. Maka belakang dia ialah waw. Yad'u, kita ambil satu je mudah. Yad'u Zaidun yad'u rabbah. Zaid berdoa akan Tuhannya. Yad'u tak. Okey, kita letak lam kat depan. Kalau yadhhabu jadi lam yadhhab. Kalau yadhhabu jadi lam yadhhab. Tapi kalau yad'u maka akan jadi begini, lam yad'u. Yad'u. Kalau masuk lam jadi lam yad'u. Asalnya yad'u. Bila masuk lam akan jadi lam yad'u. Mana waw tu kita buang. Yamshi, dia berjalan. Yamshi, dia berjalan. Masuk lam yamshi, buang ya di belakang. Jadi tanda dia majzum, kita buang waw di belakang, buang ya di belakang. Satu lagi apa? Alif kat belakang. Contoh. Mana alif kat belakang? Yas'a, yarda. Yas'a, berusaha. Yarda, redha. Kita masuk lam yarda. Lam yas'a, kita buang ya kat belakang. Boleh? Kesimpulan. Kalau yadhhabu, yasma'u, lam yasma', lam yadhhab. Tapi kalau belakang tu alif ataupun waw ataupun ya, maka yas'a, lam yas'a, buang ya. Buang alif. Yad'u, lam yad'u, buang waw. Yamshi, masuk lam yamshi, buang ya. Begitu. Tu jadi majzum dengan cara apa? Dengan cara buang huruf yang sakit di belakang fi'il tersebut. Okey, itu yang pertama. Wa fil af'al al khamsah allati rafuha bi thabatin nun. Dan juga pada fi'il yang 5 yang mana fi'il itu marfu' dengan adanya nun. Tadilah yadhhabuna yang 5 tu, yadhhab, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tak, yang tu dia marfu' bila ada nun kat belakang. Yaf'aluna, taf'aluna, marfu' bi thubutin nun, dengan adanya nun. Majzum dengan mansub dengan cara buang nun. Tadi kita sebut lan yadhhabu. Asalnya yadhhabuna, masuk lan yadhhabu, mansub sebab masuk lan. Semua mansub dengan cara kita buang nun. Kat sini pun sama, majzum sebab masuk lam. Tak, semua majzum tandanya ialah dengan kita buang huruf nun di belakang. Jadi lam asalnya yadhhabuna jadi lam yadhhabu. Yaqtuluna jadi lam yaqtulu. Yasma'una jadi lam yasma'u, dengan cara buang nun di belakang. Okey, selesai. Okey, lepas ni saya baca terus ni. Ini sebagai kesimpulan sahaja. Kesimpulan kepada apa yang telah kita belajar sebelum ni tentang i'rab ni. Sebelum ni kita perincikan, sekarang ni diringkaskan. Benda sama je. Kita baca laju-laju dengan contoh yang saya akan bagi. Mana? Al-mu'rabat faslun fasabahu. Al-mu'rabatu qisman. Isim-isim yang mu'rab yang boleh berubah belakang dia. Tak, bukan yang mabni. Yang mabni ni kekal kat belakang. Contohnya haula'i. Haula'i tu masuklah apa-apa ja'a kat depan ke, darabtu kat depan ke, apa benda jenis mak nenek sekalipun kekal dia haula'i lah. Lahir haula'i, mati pun haula'i. Masuk syurga ke masuk neraka, haula'i tu tak boleh berubah baris. Haula'i tu. Tak. Tapi kalau mu'rabat, dia akan berubah-ubah. Kejap Zaidun, kejap Zaidin, kejap Zaidan. Boleh? Okey, yang berubah-ubah tu ada dua. Pertama, berubah dengan harakat. Qismun yu'rabu bil harakat. Zaidun, Zaidin, Zaidan. Dan bila ubah dengan harakat, itulah perubahan yang asal. Qismun yu'rabu bil huruf. Cabang perubahan ialah berubah dengan huruf. Macam abuka tadi, jaa abuka, maratu bi abika, raaitu abaka, pada al-asma'u al-khamsah. Okey, selesai. Baca. Qala falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'. Perkara yang marfu' atau perkara yang di'irabkan dengan harakah, dengan baris, ada 4 perkara. Isim mufrad. Jaa Zaidun dengan baris tak? Zaidun, Zaidin, Zaidan. Saya sebut gitu je tak? Boleh faham lah mana jaa Zaidun, maratu bi Zaidin, raaitu Zaidan.
Saya sebut terus baris dia. Jadi isim mufrad Zaidun, Zaidin, Zaidan. Jamak taksir kutubun, kutubin, kita kutuban. Jamak muannas salim apa? Ja'at muslimatun. Maratu bi muslimatin. Kalau ra'aitu muslimatin juga. Wal fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Dan juga fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Tak. Juga marfu' dengan baris. Yadhhabu marfu' bi dhammah. Tu. Jadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang di akhirnya tidak disambung dengan sesuatu, semua sekali ini marfu' dengan baris. Zaidun dengan dhammah baris. Jamak taksir kutubun dengan baris. Jamak muannas salim muslimatun dengan dhammah juga. Fi'il mudhari' yadhhabu juga dengan dhammah. Maknanya bukan marfu' dengan huruf lah. Bukan marfu' mansub dengan huruf. Terus. Qala wa kullu turfa'u bi dhammah. Yang semua tadi tu, yang 4 tadi tu. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu, semua tu turfa'u bid dhammah, marfu' dengan dhammah. Ja'a Zaidun. Tak, saya sebut jugalah. Ja'a Zaidun. Lepas tu ja'a rijalun, jamak taksir. Ja'a muslimatun, jamak muannas salim, yadhhabu fi'il mudhari' marfu' bid dhammah. Wa tunsabu bil fathah, mansub dengan fathah. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu kutuban, ra'aitu muslimatin. Ni dia akan dikecualikan lepas ni. Mansub dengan baris bawah. Kalau fa'il mudhari' tu lain yadhhaba. Wa tukhfadu bil kasrah, dan semua sekali majrur dengan baris bawah. Zaidin, kutubin, jamak muannas salim, muslimatin, lepas tu fa'il mudhari' yang itu tak termasuklah. Wa tu jazamu bis sukun, dan juga jazam dengan sukun, iaitu pada fa'il lah. Yadhhabu jadi yadhhab. Jadi buat permulaan dia umumkan semua sekali 4 perkara tu marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, makhfud dengan kasrah, majzum dengan sukun. Sedangkan kalau isim mana majzum? Tak. Sebab tu dia sebut selepas tu fa kharaja an zalika thalathatu asya'. Terkeluar daripada kaedah yang kamu sebut itu 3 perkara. Kaedah mana ni yang kamu sebut atas tu? Semua sekali itu marfu' dengan dhammah, semua sekali itu mansub dengan fathah, semua sekali itu makhfud dengan kasrah, semua sekali itu majzum dengan sukun. Adakah tepat? Wa kharaja an zalika thalathatu asya'. Terkeluar daripada kaedah yang telah kita sebut 3 perkara. Jam'ul muannats salim, jamak muannas salim. Kalau ikut yang atas dia sebut mansub bil fathah. Ra'aitu muslimatan. Sedangkan iaitu yunsabu bil kasrah, iaitu ra'aitu muslimatin, ra'aitu muslimatin, mansub tapi dengan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak yansarif tadi macam Ahmadu. Tak, dia bukan bi Ahmadi baca. Tak, tapi yukhfadu bil fathah, kita baca bi Ahmada. Wal fi'l mudhari' al mu'tal al akhir, fi'il mudhari' yang belakangnya ada sakit, maka jazam dengan hadfi akhirih. Kat atas tu sebab apa? Jazam dengan sukun. Tak, terkeluar daripada kaedah tu, itu menjazam dengan buang huruf akhir. Contoh tadi yad'u, maka lam yad'u. Yamshi, lam yamshi. Yas'a, lam yas'a, kita buang huruf akhir dia. Al-mu'rabatu bil huruf, kemudian kita berpindah isim-isim yang marfu' dengan huruf. Walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa', yang marfu' dengan huruf ada 4 perkara. At-tasniyah, musanna, marfu' dengan alif, majrur, mansub dengan mansub dengan marfu' dengan alif, mansub dengan mansub dengan satu lagi apa? Marfu', mansub, majrur dengan ya. Okey. Waladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa', maka yang di'irabkan dengan huruf 4 perkara. Pertama isim musanna, kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga isim asma'ul sittah, asma'ul khamsah, yang keempat ialah af'alul khamsah, isim-isim yang 5. Apa isim yang 5 disebut kat situ? Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'a. Tu ada tambah. Yaf'alani wa taf'alani 2, yaf'aluna wa taf'aluna 4, wa taf'alina 5. Tak. Tu. Boleh? Lepas tu dia sebut fa'amal tasniyah. Adapun musanna
faturfa'u bil alif, marfu' dengan alif. Jaa muslimani. Fatunsabu wa tukhfadu bil ya, mansub dengan ya. Ra'aitu muslimaini. Majrur juga dengan ya, maratu bi muslimaini. Ra'aitu muslimaini, maratu bi muslimaini juga. Wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil waw wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Adapun jamak mudzakkar salim marfu' dengan waw, jaa muslimuna, marfu' dengan waw. Mansub dengan ya, maratu ra'aitu. Kalau mansub dengan ya, ra'aitu muslimina. Majrur juga dengan ya, maratu bi muslimina. Ra'aitu muslimina, maratu bi muslimina juga. Kita baca lagi. Habiskan. Mana tadi? Okey. Wa amma al asma'ul khamsah, adapun isim-isim yang 5 maka marfu' dengan waw. Jaa abuka, jaa hamuka, hamuki, jaa fuka. Wa tunsabu bil alif, mansub dengan alif. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaki. Wa tukhfadu bil ya, bila majrur dengan ya. Maratu bi abika, maratu bi akhika, maratu bi hamiki. Yang i'rab al af'alul khamsah. Sekarang ni dah masuk i'rab al af'alul khamsah. Qala wa amma al af'alul khamsah faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Adapun fa'il yang 5 tadi, yaf'alu, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini kalau marfu' dengan adanya nun kat belakang. Kalau dia majzum, bila mana masuk huruf jazam kat depan. Kalau dia mansub, bila mana masuknya huruf nasab kat depan, maka dia akan majzum dan mansub dengan cara buangnya nun. Contohnya yadhhabu, kalau yang marfu' yadhhabuna, yaf'aluna, yaqtuluna, yasma'una, yashrabuna. Kalau mansub lan yadhhabu, lan yaqtulu, lan yasma'u, buang nun kat belakang. Majzum sama, kita buang nun. Lam yaqtulu, lam yadhhabu, lam yasma'u, kita buang nun di belakang. Selesai kat situ. Selesai kat situ. Babul af'ali. Al-af'alu thalathatun madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Jadi dah selesai bab al-i'rab, satu bab yang sangat-sangat penting. Kalau kamu dengar rakaman ni 2-3 kali pun tak ada masalah, sangat penting. Bab al-i'rab, itulah ibu kepada ilmu nahwu. Itulah ibu kepada ilmu nahwu. Tak kejap-kejap nak i'rab, kejap-kejap nak i'rab. Jadi kena tahulah bab i'rab tu. Ada yang kena marfu' dengan waw, ada marfu' dengan alif, ada marfu' dengan dhammah. Majrur ada majrur dengan ya, ada majrur dengan ya, dengan kasrah dan sebagainya. Ada majrur dengan bi'atah pun ada, maratu bi ahmada. Maka itu sangat pentinglah, kena ulang kaji banyak kali. Allah. Ada soalan? Laju saya baca ni sebab ni mudah kita baca secara terperinci, mudah kita ringkaskan, sebab tu kita baca laju. Nanti kita akan masuk ahkamul fa'il, tentang fa'il dan juga hukum hakam berkait dengan fa'il. Kemudian akan masuk nawasibul jawazim semua tu insya-Allah. Ada soalan? Alhamdulillah selesai. Al-murabat. Al-i'rab. Ada soalan tak? Cuba respon sikit, faham ke tak faham ke? Laju ke lagu mana? Okey, sebelum kita berhenti ni, cuba respon sikit. Aiman, talibul ilmi, Fakrur, Alhamdulillah, Amirul Akman, Syahmi, Arif Aiman, Wafi, Fikri, Amir, boleh faham? Alhamdulillah. Okey, Murlani, Adib Nazir. Okey, jelas kan? Dari bab ini cuba ulang kaji sekali 2 kali Dia macam saya sebut sebelum ni, kena duduk seorang-seorang, termenung seorang-seorang, fikir masa depan, tengok. Ni marfu' dengan buat alif, marfu' dengan slow perlahan-lahan. Satu masa nanti dah akan jadi syarah laju, tak ada masalah. Sebab apa, dah semua kat sini. Tapi mula-mula memang gitu. Ja'a Zaidun, Ja'a Muslimuna. Zaidun marfu' dengan dhammah sebab isim mufrad. Al-muslimuna marfu' dengan mula ni waw. Kenapa marfu' dengan waw, bukan marfu' dengan nun kat belakang tu? Jadi pening, sejak pening. Betul.
dia jamak muzakkar salim. Yang marfu' dengan tu ialah fa'il, bukan isim. Dia jadi pening lalat lagu tu. Tapi bila selalu ulang dia akan jadi mudah. Macam mana kita dah belajar tapi tak boleh baca dan faham kita Arab dan cakap Arab? Dia kena belajar lagi lah. Kena belajar lagi dan kena biasa baca. Tu. Kalau kamu tak cuba baca, memang tak lepas sampai bila-bila. Tak payah baca banyak. Matan Jurumiyah tu baca. Wa amal alifu, adapun alif. Fatakunu alamata, maka dia jadi alamat. Lirraf'i, bagi rafa' fi tasniyatil asma', pada isim yang dua sahaja. Faham matan dulu satu. Tak, cakap itu pada sudut baca lah. Baca ni mesti kita ada kaedah nahwu, kaedah saraf baru kita boleh baca. Dan kalau kaedah saja tak ada juga, kena sentiasa semua buka kitab. Sehari tu ambil lah masa 10-15 minit baca kitab Arab. Saya yang mudah-mudah lah, jangan bahang kita surat khabar. Main surat khabar, pening lalat lah nak faham. Satu jadi tension, malah belajar tu. Cari yang senang-senang dulu. Mula-mula ni. Nak pujuk jiwa kita, pujuk hati kita. Lepas tu cakap memang kena speaking. Kena cakap semua dengan harap. Kalau saya nak cerita zaman saya dulu, ialah kita semangat cakap Arab sampai orang Arab pun gelak. Mula-mula sampai Mesir, semangat ni ada atabah. Dia tanya lain, kita jawab lain. Dia gelak, kita pun gelak. Dia gelak tu sebab kita jawab lain bila dia tanya. Tapi semangat tu ada. Tak, hari demi hari. Maka boleh cakap. Dah 5-6 tahun kat Mesir. Takkan tak reti-reti. Kalau duduk semua cakap, semua dengar, mestilah pandai. Tak, lepas tu orang tak reti tu jadi duduk dalam kalangan orang Melayu, malu nak bercakap, malu nak dikritik, malu nak diejek, malu nak digelak oleh orang Arab tu. Jadi sudah tak reti tu. Tak, kita tak ada hal nak gelak-gelak. Sebab kita nak belajar. Saya sampai sekarang ni ada kawan yang daripada Arab, kadang-kadang mesej, telefon. Kadang-kadang kita pun telefon masyayikh kita. Tak, kalau saya nak cakap Arab 2-3 jam tak ada masalah. Hari ni lah. Tapi selepas kita dah usaha. Dulu masa sekolah menengah lagi dah minat berkawan dengan Tok Syekh Arab, Ustaz Hani arwah dah. Cakap biarlah ana yadribu pun, saya dia pukul pun. Yang penting difahami. Boleh, kami dah try pada pelajar kami Mak Turas ni. Bila kita semua cakap, dia boleh faham, namun dia dah biasa benda tu. Walaupun dia nak jawab tu mungkin lambat sikit, tapi kita sebut tu dia faham. Jadi kena sentiasa bercakap, kena sentiasa baca. Bercakap tu lah masalahnya. Kita nak cakap dengan siapa tak? Kalau saya ni kat sekolah boleh cakap dengan budak, boleh cakap dengan cikgu. Kalau telefon member yang belajar kat Mesir pun nak cakap Arab tak ada masalah. Jadi kita ni kalau belajar di UIA ke apa, di tempat-tempat yang dalam Malaysia ni yang banyak orang luar negara, sembang dengan dia orang, cakap dengan dia orang. Takkanlah ramai-ramai tu tak ada yang jenis baik, yang jenis. Tak, mesti ada. Itu. Pandai-pandai lah kita. Apa tu? Lah Arab Mesir pun tak semua baik. Cuma saya cari ada jumpa seorang dua kawan rapat sampai ke hari ni yang ada telefon daripada Mesir. Cakap Arab dengan dia. Ya. Kita Arab baca kitab ni. Kau baca tu. Apa nama tadi? Matan Jurumiyah, Matan Bina, Matan apa nama? Mukhtasar Latif. Baca tu dulu. Bagi faham yang tu dengan baik dulu. Kalau faham dah yang tu, cuba baca kisah-kisah kanak-kanak. Dia banyak cara hari ni dengan cara menonton TV. Kalau cerita Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar the series, tapi bahasa dia susah, bahasa dia tinggi. Tapi syok lah tengok. Kadang-kadang saya pun tak faham. Umar the series kan, dia movie. Dan tu sangat seronok cerita dia. Bahasa dia sangat tinggi. Tengok cerita kartun yang dia cakap fushah, yang dia cakap satu-satu lambat-lambat. Banyaklah sekarang ni cara kita nak
perbaiki kita punya bahasa. Nak je. InsyaAllah. Baca kisah sun nabiyin lil atfal, kisah nak para nabi untuk kanak-kanak kita baca. Tu. Jangan baca syair, jangan baca benda-benda berat. Ya. Beli yang dalam yang buku cerita budak dalam bahasa Arab. Dia tak ada masalah, Kita jangan semalu. Ada ulama belajar umur 80 baru start belajar. 80 dia start belajar. Siapa nama? Tak ingat. 80 dia belajar 40 tahun. 40 tahun jadi umur dia berapa? 120. Dan lepas tu dia jadi qadi. Tak. Lebih kurang gitulah. Dia start belajar umur 80. Dia habis belajar dalam 20 tahun, 30 tahun. Lepas tu jadi qadi. Mana sempat jadi qadi lah. Jadi imam yang sangat masyhur, yang sangat ma'ruf. Walaupun start umur 80 tahun. Jadi 80 tahun baru nak kenal matan jurumiyah. InsyaAllah start saya pun nak jadi macam dia. Umur 80 tahun baru nak start belajar. Jangan mati dulu lah. Start sekarang lah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Dah 10.30 dah. Hari esok kita tak ada alat, insyaAllah. Hari Ahad macam biasa. Saya kena buat lagu ni lah sebab isteri saya ni doktor. Jadi dia sekarang ni housemanship HO. Doktor praktikal lagi. Jadi waktu dia dalam seminggu tu cuti sehari je. Kalau dia cuti minggu ni dia cuti hari Ahad. Lepas tu kalau dia kerja malam, pagi dia tak kerja lah. Waktu tu kalau contohnya esok dia kerja malam tak, maka esok pagi dia tak pergi kerja, dia rehat kat rumah. Waktu tu saya boleh lah mengajar. Tapi kalau esok dia kerja pagi balik petang, bila ada anak tu selesai lah. Macam buat jadi baru ni, macam baru ni lah. Jadi tak nak lagu tu lah. Itu saya kena maklum lah sepatah. Supaya tak apalah. InsyaAllah khair. Ramadan kita akan bincang balik jadual macam mana, insyaAllah. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa lah. InsyaAllah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.